Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Better Channel. Okey, so hari ini saya akan buat sedikit tutorial dengan anda bagaimana saya nak lakukan proses untuk kita groom ikannya berusia 3 bulan, yang mana saya akan pilih beberapa ekor ikan nanti untuk saya tunjukkan sampel kepada anda, yang mana hari ini kita akan tengok apakah bahan yang akan kita gunakan untuk proses grooming ikan laga ni, dan bagaimanakah teknik yang saya lakukan untuk groom ikan laga saya. Jadi kita akan tengok selepas ni dalam teknik untuk kita groom ikan laga. Okey, so untuk proses grooming ni, kalau satu masa dulu anda pernah membela ikan jenis embellis, anda mencari ikan di dalam bendang, ataupun anda pernah mencari ikan di dalam kawasan kelapa sawit ataupun pohon nipah, anda mungkin pernah masukkan ikan tersebut ke dalam botol, dan juga botol tersebut berwarna gelap seperti botol kicap dan sebagainya. Anda akan masukkan ke tempat yang lebih gelap lagi, iaitu anda mungkin akan tanam di dalam tanah, juga anda akan letakkan di bawah meja ataupun tempat-tempat yang gelap yang tidak kena cahaya matahari secara berterusan, untuk memberi lebih ruangan yang lebih selesa kepada ikan untuk melakukan proses mutasi. Dan selepas anda keluarkan ikan, anda akan dapati ikan akan berubah warna menjadi lebih gelap, dan juga ikan akan mempunyai pesona dari segi iridesennya akan lebih terselah. Jadi untuk sekarang ni, proses yang kita lakukan untuk proses ikan moden ni, apa yang kita perlukan adalah barangan-barangan yang juga berkonsepkan teori yang sama, iaitu kita perlu gelapkan air kita nanti, dan juga kita akan letakkan ikan di tempat yang lebih sesuai untuk ikan menjalani proses mutasi. Kalau anda tengok hari ini, apa yang kita perlukan adalah antaranya daun ketapang. Di sini ada duck water, yang mana duck water ni saya hasilkan sendiri yang kini dah berada di dalam pasaran, yang mana dalam video sebelum ni pun saya dah jelaskan tentang penggunaan kita punya duck water ni dari segi perbezaan dengan produk yang ada di dalam pasaran. Hari ini saya akan ceritakan lebih lanjut lagi. Di sini juga kita perlukan black water, kita perlukan dropper, dan kita perlukan beberapa big cup untuk kita masukkan ikan kita nanti, dan juga kita perlukan satu SU tank yang besar ni untuk saya tunjukkan contoh perbezaan bagaimana kita masukkan kita punya duck water ke dalam bekas yang bersaiz big cup dan juga bersaiz SU tank nanti. Okey, so sekarang ni saya akan tunjukkan kepada anda perbezaan antara tiga balang ni. Yang balang yang pertama saya akan masukkan lebih kurang 1 ml duck water. Balang yang kedua saya akan masukkan lebih kurang 2 ml. Yang ketiga saya akan masukkan 3 ml duck water. Nanti kita akan tengok perbezaan ketiga balang ni dari sudut warna dan juga kandungan duck water di dalam air biasa. Kalau anda tengok sekarang ni, ini adalah kandungan 1 ml. Duck water yang kita akan masukkan ke dalam bekas pertama. Kalau anda tengok sekarang ni, perubahan untuk bekas pertama, air dah bertukar menjadi ke warna keemas-emasan ataupun berwarna gelap seperti ini. Hanya 1 ml saja. Itu untuk kegunaan kalau anda nak masukkan ikan harian ataupun ikan biasa ke dalam bekas setiap hari, memang amat sesuai lah. Ini adalah kandungan 2 ml. Kita masukkan ke dalam bekas kedua. Jadi anda boleh tengok perubahan warna. Apabila kita masukkan 2 ml, warna menjadi lebih gelap. Yang ketiga, kita akan masukkan 3 ml. Kita akan masukkan 3 ml duck water ke dalam bekas yang ketiga. Jadi anda akan dapat tengok perbezaan antara ketiga-tiga bekas ni. Jadi pemilihan untuk anda lakukan proses breeding perlu sesuai dengan ikan yang akan anda lakukan proses grooming nanti. Akan anda tengok sekarang ni, ini mungkin sesuai untuk ikan harian ataupun kegunaan ikan anda setiap hari. Jadi dari segi warna air dan juga ketupatan ke dalam air ni, dengan kandungan duck water ni agak kurang. Jadi yang keduanya sesuai untuk anda lakukan proses, sama ada anda lakukan proses breeding ataupun untuk anda lakukan proses untuk rawatan untuk ikan laga yang mungkin mengalami penyakit. Yang kedua ni lebih sesuai. Dan yang ketiga, kalau anda nak lakukan proses grooming, ini adalah antara contoh warna yang saya akan recommend kepada anda, sebab kita nak jadikan air ni lebih kepada warna asal habitat ikan, iaitu contohnya di dalam kawasan-kawasan bendang, yang mana air rumput bertukar menjadi warna gelap, di dalam kawasan kelapa sawit ataupun di dalam hutan nipah. Jadi air di dalam tempat tersebut lebih gelap.
Jadi kita nak pastikan suasana yang sama juga kita setting di dalam bekas kita nanti untuk kita masukkan ikan-ikan yang berwarna seperti ini untuk melakukan proses mutasi dengan lebih baik. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, ini adalah pilihan yang mungkin saya akan gunakan sebentar lagi. Okey, berbanding kalau anda nak pilih antara kedua ni, mungkin proses mutasi akan berlaku dengan lebih lambat lah. Okey, jadi saya akan recommend kepada anda untuk gunakan 3 ml okey, dark water ni di dalam bekas yang sebesar ini. Jadi untuk bekas yang lebih besar, saya galakkan anda menggunakan lebih kurang 5 ml. Kalau anda tengok sekarang ni, depan saya ni, SU tank ni lebih kurang, kalau anda tengok air di dalam ni lebih kurang 2.5 ataupun 3 liter air. Okay? Yang mana saya akan masukkan lebih kurang sekarang ni 5 ml dark water. Okay? 5 ml dark water ke dalam bekas ni. Dan kita akan tengok nanti perubahan warna air di dalam bekas ni, okay, menjadi gelap untuk anda lakukan proses grooming untuk ikan laga. Kalau anda tengok sekarang ni, warna air ni dan juga balang yang ketiga lebih kurang sama, dan kalau anda tengok berbeza dengan balang yang kedua dan pertama. Jadi untuk balang yang sebesar ni, okey, dengan kandungan air lebih kurang 3 liter seperti ni, anda hanya perlu masukkan 5 ml dark water saja ke dalam bekas ni. Okey, ini adalah peringkat pertama yang akan kita buat, yang mana air yang kita gunakan ni adalah air peraman. Okey, yang kita dah peram air ni selama 2 ataupun 3 hari. Macam di sini saya ada gunakan hypocrystal untuk kita setting air, dan juga kita masukkan garam biru. Itu lebih baik untuk anda peram air, sebab kita nak hilangkan bakteria di dalam air, dan kita nak mengelakkan daripada air ni mengandungi klorin yang sangat tinggi lah. Jadi sekarang ni air ni adalah air peraman dan kita dah masukkan dark water. Sebentar lagi saya akan masukkan kepingan daun ketapang, dan kita akan masukkan black water ke dalam bekas ni. Okay, so untuk proses seterusnya sekarang ni, kalau anda tengok saya dah keratkan kita punya daun ketapang ni jadi kepingan macam ni. Okey, untuk anda yang mungkin bertanya, okey, selain daripada daun ketapang, apakah lagi bahan-bahan lain okey yang boleh kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam bekas ikan laga kita ni? Okey, untuk di Malaysia ni, kalau anda tengok memang daun ketapang sangat sinonim lah dengan ikan laga. Selain tu mungkin ada setengah-setengah orang yang menggunakan daun pisang, dan juga ada menggunakan daun pokok mahang dan sebagainya. Okey, ini adalah antara contoh yang boleh kita gunakan, dan tak semestinya anda menggunakan daun-daun tersebut. Sebaliknya, kalau anda tengok di sesetengah negara mungkin menggunakan bahan lain seperti sisip, menggunakan akar-akar pokok, kulit pokok dan sebagainya. Itu adalah antara alternatif lain yang boleh anda gunakan, sebab pemilihan bahan-bahan yang anda nak masukkan perlu bersesuaian dengan ikan yang anda nak groom, dan juga bagaimana proses anda setting air tersebut, dan juga kenapa anda nak masukkan bahan tersebut, anda perlu tahu. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, antara fungsi lain daun ketapang ni, ia juga boleh menukarkan warna air kita menjadi warna seperti ini. Okey, sebab di dalam daun ketapang ni dia akan mengeluarkan satu cahaya ataupun warna, okey, yang boleh menukarkan air kita menjadi warna ke emas-emasan. Okey, ini adalah antara kelebihan daun ketapang. Selain itu, daun ketapang ni juga boleh menurunkan pH air, dan juga memang ikan laga akan suka untuk berada di bawah daun ketapang ni untuk menghasilkan buih. Ini adalah antara contoh dan sebab kenapa kita masukkan daun ketapang, dan ada lagi fungsi-fungsi lain daun ketapang yang mungkin tak dapat saya ceritakan dalam episod kali ini, sebab tujuan kita kali ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kaedah untuk kita lakukan proses untuk grooming ikan laga kita. Okey, untuk kita sekarang ni, kalau anda tengok saya akan masukkan sekeping daun ni. Okey, yang mana daun ni kita dah cuci, okey, untuk pastikan yang daun ni bersih, kerana kita perlu cuci daun ni sebabkan apabila kita kutip di tepi jalan, berkemungkinan tempat yang kita kutip tersebut mungkin telah dikotori dengan racun dan sebagainya. Jadi anda perlu berhati-hati sebelum anda masukkan ke dalam bekas ikan laga anda. Okey, yang seterusnya saya akan masukkan lebih kurang 5 titis okey, black water ni untuk menggalakkan ikan menghasilkan buih. Okey, ini adalah antara contoh bagaimana kita masukkan kita punya black water ni untuk proses grooming. Kalau untuk proses ikan biasa, 1 ke 2 titik sudah cukup. Okey, sebab ikan biasa tak memerlukan air black water yang banyak. Okey, sebab kita nak pastikan yang kita akan tukar air untuk ikan yang tak lakukan proses grooming ni setiap 3 ke 5 hari. Tapi untuk ikan yang berada di dalam bekas ni, kenapa saya masukkan air yang tinggi? Mungkin
mungkin akan ada anda yang mengatakan ikan akan lompat dan sebagainya, sebab sekejap lagi kita akan tutup sebenarnya tudung di bahagian atas ni kita akan tutup. Jadi kita perlu isi air tinggi supaya air ni lambat tercemar. Jadi anda perlu mengambil kira kuantiti air dalam satu-satu bekas dan juga saiz bekas yang anda nak gunakan. Kalau bekas ni kecil, anda perlu perhatikan najis di bahagian bawah, sama ada najis tersebut boleh mencemarkan air ni ataupun tak, sebab najis ikan ni boleh mengeluarkan amonia dan nitrit yang tinggi yang boleh menyebabkan ikan mengalami penyakit. Tetapi kalau anda gunakan bekas yang sebesar ni, mungkin air ni akan lebih tahan lama, di antara seminggu sehingga ke 2 minggu, dan anda juga perlu pantau kandungan air di dalam ni supaya tidak tercemar lah. Jadi kalau anda tengok untuk bekas kedua ni pun saya akan masuk sekeping daun ketapang dan kita akan masukkan lebih kurang 5 ke 7 titis black water untuk membantu proses ikan kita menjalani proses grooming lah. Jadi kita masukkan macam ni. Ini adalah 2 contoh bekas yang saya tunjukkan kepada anda. Sekejap lagi kita akan tunjuk proses pemilihan ikan kita untuk kita masukkan ke dalam bekas ni nanti. Air untuk proses grooming ikan laga kita. Ini adalah cara asas ataupun cara yang paling mudah yang saya gunakan untuk grooming ikan laga saya. Tapi anda yang mungkin mempunyai teknik yang berbeza, anda boleh gunakan teknik tersebut, tak jadi satu masalah. Cuma ini adalah teknik yang boleh saya kongsikan dengan anda yang paling mudah yang boleh anda cuba, hanya menggunakan 3 bahan asas, iaitu dark water, daun ketapang dan juga black water. Jadi ini adalah antara contoh. Tapi kalau anda nak masukkan bahan-bahan lain, itu adalah lebih baik dan terpulang kepada anda lah. Sekarang ni apa yang kita nak tengok adalah dari segi pemilihan ikan, yang mana di sini kalau anda tengok pemilihan ikan yang saya buat sekarang ni, ini adalah ikan jenis Galaxy, dan juga di sini saya ada masukkan ikan jenis Koi dan juga ikan jenis Fancy, yang mana kita nak tunjukkan yang proses grooming ikan laga ni perlu sesuai dengan genetik ikan. Yang pertama sekali yang perlu anda titik beratkan adalah pemilihan ikan. Perlulah anda pilih ikan jantan untuk lakukan proses grooming ni, sebab ikan betina memang jarang-jarang anda dengar orang lakukan proses grooming, kecuali untuk anda yang mungkin target untuk masuk ke dalam competition ataupun untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi, mungkin anda boleh groom ikan tersebut. Tetapi selalunya pemilihan ni anda akan tengok pesona yang orang selalu akan tengok adalah pada ikan jantan lah, dari segi form ikan jantan tersebut dan juga grade ikan jantan yang anda nak lakukan proses grooming. Kalau anda tengok di sini, di sebelah kiri ni ada jenis Galaxy, di sebelah kanan ni ada jenis Koi dan juga Fancy, yang mana kita akan tengok sebentar lagi. Saya akan masukkan ikan ni ke dalam bekas-bekas kita punya grooming tank ni. Kita akan masukkan untuk tempoh 2 minggu. Jadi kalau anda tengok di sini, apa yang perlu kita buat adalah dari segi pemilihan ikan. Yang pertama yang saya beritahu anda tadi adalah dari jenis jantan ataupun yang male untuk kita lakukan proses grooming. Yang keduanya, kita perlu tengok dari segi genetik yang bersesuaian untuk kita lakukan grooming dalam air yang gelap seperti ini. Kerana kalau anda mungkin tersalah setting air ni, mungkin ikan yang jenis pattern mungkin akan mengalami sedikit masalah pada badan ikan, sama ada ikan tersebut akan mengalami masalah timbulnya airit dan juga black mark pada badan ikan. Jadi anda perlu berhati-hatilah. Jadi di sini tak ada masalah untuk kita lakukan proses dengan air yang gelap untuk ikan jenis Koi dan juga ikan jenis Galaxy ni, sebab memang ini adalah antara air yang sesuai lah. Jadi sekarang ni kalau anda tengok di sini, saya akan pilih beberapa ekor ikan untuk dimasukkan ke dalam bekas ni. Sebagai contoh, ikan yang di atas ni, di bawah, di sini, dari segi form finishnya, kalau anda tengok di atas satu lagi, 4 ekor daripada balang yang sebelah sini, dan kita akan ambil 3 ekor daripada sebelah sini. Kalau anda tengok yang berwarna biru ataupun seperti bicolor tersebut juga boleh bertukar warna kalau anda lakukan proses grooming. Dan yang di bawah berwarna selo tersebut juga anda boleh lakukan proses grooming untuk menaikkan balik warna ikan. Jadi sekarang ni saya akan masukkan ikan-ikan ni ke dalam bekas yang telah kita sediakan. So untuk soalan lain yang mungkin anda akan tanya adalah pada usia berapakah yang sesuai untuk kita lakukan proses grooming ni. Untuk saya sekarang ni, ikan yang berada depan saya ni berusia 3 bulan. Jadi kenapa saya groom ikan pada usia 3 bulan? Sebab mengikut target kita, kalau anda tengok setengah daripada breeder mungkin dah jar ikan pada usia 2 bulan. Tetapi untuk saya, sebab kita nak lakukan proses grooming ni, kita perlu pilih ikan dan juga kita perlu tengok kesesuaian tempat kita. Jadi untuk saya, usia 3 bulan ni adalah antara paling sesuai untuk kita groom ikan. Sebab apabila kita dah jar ikan atau kita nak groomkan ikan ni, kita perlukan ruangan individu dan kita perlu letakkan di tempat yang sesuai. Kalau anda tak mempunyai ruang, jadi anda perlu berhati-hati untuk lakukan proses jar ataupun grooming ni. Sebab di sini kalau anda tengok, apabila kita dah masukkan satu persatu ikan ni, anda dah tak boleh nak satukan ikan di dalam bekas seperti ini. Jadi ikan yang saya pilih ni adalah daripada grow tank. Jadi ikan masih belum cukup agresif.
Tapi apabila anda dah masukkan ke dalam bekas ni, nanti sifat ikan akan berubah dan anda dah tak boleh nak satukan seperti ini lagi. Saya akan pilih ikan-ikan yang akan saya masukkan ke dalam bekas grooming ni. Okey, yang pertama kita tengok di sini. Okey, ikan yang saya akan pilih ni adalah dari jenis Galaxy. Okey, kita akan masukkan seekor. Okey, di hujung sekali kita akan masukkan ke dalam bekas ni. Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya kita akan masukkan nanti. Okey, yang seterusnya yang saya nak kongsikan dengan anda dari segi proses grooming ni, apakah makanan yang sesuai untuk kita bagi kepada ikan semasa proses grooming. Ini antara contoh soalan yang pernah ditanya dan akan ditanya selepas inilah. Okey, untuk saya, apa yang akan saya advisekan kepada anda, sebaiknya kalau anda dah lakukan proses grooming ni, anda perlu memberi sedikit penelitian terhadap faktor pemakanan kepada ikan. Anda boleh bagi makan pellet kepada ikan, tetapi anda perlu berhati-hati dari sudut kandungan pellet yang anda masukkan. Sama ada pellet tersebut tinggi protein ataupun tak. Sebaiknya anda beri pellet yang high protein, dan juga bilangan ataupun jumlah pellet yang anda masukkan perlulah sedikit. Sebab kalau anda bagi terlebih, nanti ia akan mencemarkan air di dalam bekas ni dan anda akan terpaksa salin air ni dengan tempoh yang terlalu singkat ataupun cepat. Jadi perlu elakkan memberi pellet terlalu banyak kepada ikan yang dalam proses grooming. Sebaliknya, kalau anda nak beri makanan yang terbaik adalah makanan hidup seperti jentik-jentik, okey, kutu air ataupun makanan-makanan lain yang bersesuaian, kecuali macam yang saya selalu bagi tahu anda, untuk ikan yang dah berusia 3 bulan ke atas, saya galakkan kepada anda supaya mengelakkan memberi cacing sutera ataupun tubifax kepada kita punya ikan. Sebab tubifax ni kadang-kadang kalau anda beli, mungkin di dalam tubifax tersebut mengandungi bakteria ataupun kotoran yang boleh menyebabkan ikan anda mengalami masalah dropsy. Jadi ini adalah contoh ikan yang telah saya tunjukkan kepada anda bagaimana kaedah kita lakukan proses grooming ni. Saya dah masukkan beberapa ekor ikan tadi. Nanti saya akan selesaikan masuk semua ikan ke dalam bekas ni, dan proses ni setakat yang anda tengok ini dah pun selesai untuk proses grooming yang mana sangat mudah, penggunaan bahan yang sangat minimum, dan juga kalau anda tengok di sini apa yang saya tunjukkan kepada anda tadi, proses ni juga sangat mudah, yang mana kita perlu masukkan ikan ke dalam bekas ni dan kita akan tutup bekas ni nanti. Okey, sekarang ni proses kita dah pun selesai. Kalau anda tengok ikan berada dalam bekas ni. Okey, jadi esok anda akan dapat lihat ikan akan menghasilkan buih yang sangat banyak di bahagian atas. Itu petanda yang ikan kita memang sesuai dengan air yang telah kita setting. Tetapi sebaliknya, kalau anda tengok ikan anda murung di bahagian bawah, anda perlu keluarkan ikan tersebut dan salin air yang baru, dan anda perlu lakukan proses untuk setting air yang seterusnya sehinggalah ikan anda aktif dan juga sesuai dengan air yang anda lakukan proses untuk grooming ikan ni. Jadi sampai sini dulu perkongsian saya kali ini, bagaimana teknik untuk kita setting air untuk proses grooming ikan laga, yang mana kita perlukan proses yang saya beritahu anda tadi. Kita perlukan daun ketapang, dark water dan juga black water sahaja untuk kita lakukan proses ni. Jadi selamat mencuba, dan kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Saya akan tunjukkan hasil grooming ikan laga kita ni dalam episod yang akan datang. Jadi selamat mencuba, dan kita jumpa lagi dalam episod-episod yang lain dalam Dino Better Channel. Assalamualaikum.